Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam rancangan Malam Universiti di channel Mat Afwan. Kisah hari ini merupakan kisah yang diambil dari grup Facebook Kisah Malam Seram Cerita Seram Lepak Pantai. Dan pencerita kita hari ini adalah Saudara Podoi. Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar channel Mat Afwan. So, pada malam ni aku akan ambil satu cerita seram dari Facebook. So, penulis dia Zaini 2. Tajuk dia Bukit Putus. Okey. Kisah dia, buat yang selalu lalu jalan Kuala Pilah ke Seremban, mesti tahu jalan nama Bukit Putus. Yang terkenal dengan pelbagai kisah misteri dan suasana jalan yang sempit dan berbahaya, terutamanya pada waktu malam. Kali ini aku nak ceritakan pengalaman seorang insan kesayangan aku pula. Biarlah aku gunakan dengan nama BO je. Kisahnya berlaku dalam tahun 2014. So, ketika tu BO kerja dekat sebuah syarikat catering dekat Seremban. Masa musim cuti atau hujung minggu, BO selalu je kena bertugas dan hantar peralatan khemah dengan kenduri kendara ke destinasi yang ditempah. So kiranya BO ni macam dispatcher lah untuk barang-barang khemah untuk kenduri. So bila BO dapat je tempahan, kadang-kadang BO dengan member dia akan ulang-alik ikut arahan bos dia. Satu hari, encik bos BO ni lah, dia minta BO dengan seorang lagi pekerja yang boleh aku gelarkan nama dia Along, kena pergi ke rumah pelanggan di sebuah kawasan perumahan dekat dengan Bukit Putus. So, tak tahu lah kenapa hari tu diorang ambil keputusan nak lalu jalan lama dekat Bukit Putus tu. Sebab malas nak pusing ikut jalan baru. Kira jalan lama ni macam shortcut lah. Kalau jalan baru jauh sikit nak lalu kan. So masa tu dah petang. Kalau diorang cepat sampai sebelum maghrib, kalau diorang cepat, diorang akan sampai sebelum maghrib. Masa sampai dekat jalan Bukit Putus tu, Alung yang bawa lori 3 tan masa tu dah mula rasa sesuatu yang macam dia rasa tak sedap hati lah. Sebab ada benda yang tak kena dekat enjin lori tu. So sebab lah lori macam sangkut-sangkut sikit-sikit, macam sangkut sikit-sikit, tapi still lagi boleh gerak lah. Lepas je, masa dia bawa lepas je satu selekor, tup-tup enjin lori tu mati, terus out. Alung dah cuba nak hidupkan, tapi enjin lori tu still tak nak hidup. BO dengan Alung ni pun dah rasa cuaan. Lain telefon pula, ada kejap tak ada. Lepas tu kalau ada pun 1-2 bar je. Ya, nak call pun maybe lambat tak pun susah nak dapat kan, sebab lain 1-2 bar je. So BO ni call lah bos dia banyak kali, tapi still lagi tak dapat. So BO ni usah kawasan sekeliling. Kat belah kiri ada tebing tinggi dengan hutan tebal, belah kanan pula gaung dalam yang bunyi dia macam sayup, macam dalam lah gaung tu. Lepas tu hari pun dah start nak gelap. Diorang pun tunggu lah, takut-takut ada kereta lalu boleh minta tolong kan. Tapi malangnya sebiji kereta pun tak ada. BO ni bagi lah tahu Alung kan, dia nak jalan depan sikit, mana tahu dapat line elok sikit. Alung macam Alung mengiyakan je lah. Lepas tu ambil keputusan tunggu kat tepi lori. BO jalan ke depan sikit sambil mata memerhati balan pada telefon. Selepas je beberapa step and dari beberapa meter dari lori, finally BO dapat call bos dia. BO bagi tahu apa yang jadi kan. So bos BO suruh dia tunggu sampai bantuan datang situ. So that means BO dengan Alung kena tunggu lagi dalam sejam 2 kat situ. Lepas tu jam dah start tunjuk pukul 8. Bayang bos pun tak nampak-nampak, batang hidung bos pun tak nampak-nampak lagi. Bos dengan Alung pun dah rasa makin cuak lah. Tadi cuak sikit, ni dah makin cuak kan, sebab bos diorang pun tak sampai lagi. Lepas tu suasana masa tu pun dah betul-betul lah sunyi dengan gelap kan. Cahaya pun mengharapkan pada cahaya lampu lori dengan cahaya telefon ni. Lepas tu BO pun bersandar kat tepi lori sambil isap okok.
Lepas tu Along undang mandi tepi lori lah, jalan-jalan tepi lori macam lelaki tunggu bini nak bersalin. Finally Along cangkung kepenatan menghadap ke arah gaung. BO tiba-tiba rasa macam tak sedap hati. Angin sejuk seolah-olah mencucuk kulit sedangkan jam baru pukul 8 lebih. Bulu roma BO tiba-tiba meremang macam goosebump kan. BO jeling lah kiri kanan. Masa tu BO toleh ke arah Angah. BO perasan ada sesuatu sosok menuju ke arah diorang. Rupanya macam seorang lelaki berjaket berjalan slow-slow. BO tak nampak pula apa-apa kenderaan berhenti kat depan. Lelaki tu datang makin dekat. BO panggil Along dan mulutnya dimuncungkan menunjuk ke arah lelaki yang semakin vampiri. Dia buat macam ni lah. Dia tunjuk begitu Along datang. So Along bangun, dia pandang dekat tempat yang BO maksudkan tu. Tiba-tiba BO jerit, Along masuk dalam lori cepat, Along masuk dalam lori cepat. Along macam dia bela, macam dia apa ni. Tapi bila lihat BO macam dalam kabut naik lori, Along pun follow lah naik lori terus. Naik atas lori terus tutup pintu. Kali ni BO dengan Along dapat tengok lelaki tu dengan jelas. Yang datang tu berdiri terpacak depan lori. Baju dan jaketnya penuh darah, mukanya hancur dengan daging yang bersutai. Tu masa tu mesti dah out lah, mesti dah seram gila lah. Dia tu berdiri depan lori. Apa yang lagi seram, dari arah gaung dia orang tu, dari macam kedudukan tu dia orang pandang dari arah gaung, kelihatan satu lagi sosok lelaki merangkak naik dengan sepasang tangan menggampai rumput dan tumbuhan yang ada. Macam menaik. So lelaki tu pun sama juga, ada kesan-kesan darah. Diorang berdiri tegak merenung ke arah BO dengan Angah sambil menggigil ketakutan di dalam lori. BO dengan Angah ni cubalah baca-baca ayat apa yang patut, tapi surah dibaca pun dah jadi out, dia jadi tak betul, tunggal langgang. Masa itulah mungkin Allah nak tolong diorang ke apa kan. Adalah cahaya kenderaan dari belakang. BO dengan Angah memang macam dia cam lah cahaya lampu tu. Memang betul itu diorang bos diorang punya kereta. Nasib baiklah bos diorang sampai tepat pada waktunya. Memang masa tu kira macam dah seram kan. Dah menggigil, memang minta bantuan, mengharapkan pertolongan. Ngam-ngam bos dia sampai. Lepas tu bos diorang parking kereta depan lori, betul kat tempat dua orang lelaki tadi terpacak. Kira lori, bos dia parking depan ni lah. Kira lori tu kan, dua orang terpacak depan ni, dia parking kan, ngam-ngam depan tu. Lepas tu kelibat dua orang tu dah tak nampak lah. Entiti dua orang tu. Entiti dua orang tu dah terhilang lah. Lepas tu bos dia cakap, korang ni asal macam nampak hantu je. Kata bos dia cakap macam tu lah. BO dengan Along ni pun pandang lah satu sama lain, kata macam tak ada kata-kata, macam tak ada nak berkata apa-apa sebab memang betul-betul cuak macam tu, yang bergigil kan. So tu je lah cerita dia. Aku rasa lah, ikut pandangan aku, apa yang diorang nampak tu sebenarnya maybe maybe ada orang pernah accident ke dekat jalan Bukit Putus tu. Betul. Dan maybe ni aku tak tahu, maybe diorang punya roh ke, dia punya jasad ke, still tak jumpa. Yang benda-benda tu menghantui lah jalan tu. Aku rasa maybe lah. Maybe time tu ada accident ke apa, jatuh gaung kan. So kita tak tahu jalan Bukit Putus. So kita pun baca kisah yang orang kongsikan. Ya. Okey, sekian saja cerita untuk video ini. Macam biasalah, kalau korang ada kisah atau peristiwa yang nak diceritakan, bolehlah hantarkan cerita korang tu dekat IG saya, Mat Afwan, ataupun IG saudara Podol ni. Apa IG? Rahsia, tak boleh beritahu. Rahsia, okey, rahsia. So tak payah hantar dekat Mat Afwan saja. Kalau korang rasa cerita ni menarik, bolehlah tolong kita orang like video ni dan subscribe, share dekat kawan-kawan, dekat ahli keluarga korang, supaya kita orang ada, orang kata, semangat lah untuk buat konten-konten yang menarik lagi seterusnya. Sekian, terima kasih. Thank you.